Okay, boleh nampak skrin cikgu? Boleh, boleh. Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita teruskan dengan modul 4 fotografi. Okay, kita dah belajar tentang apa ni karya fotografi. Sebelum ni cikgu ada bagi nota kan tentang apa ni? Ya. Ya. Okay, cuba Afazizal bagi satu ataupun apa ni karya-karya fotografi yang Afazizal dah belajar. Cuba bagi cikgu satu contoh karya fotografi. Karya. Jenis dia, jenis karya. Bagi cikgu satu. Siap, cikgu. Dia ada 3, Jenis awak karya. bagi satu. Karya Dia ada 3, awak bagi satu saja. Karya kreatif. Kreatif, okey, bagus. Okey, karya fotografi kreatif. Okey, kreatif ni macam mana bentuk fotografi kreatif ni? Yang awak faham lah. Ya. Mengikut kefahaman awak, macam mana fotografi kreatif ni? Macam mana gambar dia? Sama ada gambar dia macam pemandangan ke ataupun cubalah awak ceritakan sikit. Kalau fotografi kreatif ni macam mana gambar dia? Ada juga contoh yang cikgu tunjuk kan? Gambar fotografi kreatif. Macam iya. Boleh? Okay, fotografi kreatif dia macam gambar-gambar berseni lah. Kan? Dia foto tapi dia ada seni halus. Ada dia macam lukisan juga tapi dia masih lagi fotografi lah. Betul? Okey, tak apa Faizal, kita ulang balik apa yang kita dah belajar sebab kita kena buat satu kerja khusus lah untuk subjek ataupun modul 4 fotografi ni. Kita kena buat satu kerja khusus di mana kamu kena ambil gambar. Okey? Jadi untuk ambil gambar kalau kita kita tak perlu guna kamera yang canggih-canggih itulah, tak perlu guna DSLR. Tapi kalau awak ada kamera yang macam DSLR tu awak boleh gunalah ataupun apa-apa juga jenis kamera digital yang kamu ada. Boleh faham? Okey, kalau kamu tak ada juga kamera, kamu boleh gunakan kamera handphone. Okey, kamu ada kamera handphone ke? Ada, cikgu. Ada, okey. Kamu punya sendiri atau ibu punya? Ibu punya, cikgu. Okey, ibu punya minta. Jadi boleh pinjamkan, minta sekejap untuk kamu ambil gambar. Boleh kan? Boleh, cikgu. Okey, tak ada masalah saya rasa. Okey. Okey, jadi kita tengok dulu okey, gambar-gambar apa yang kita kena ambil lah untuk kamu selesaikan kerja khusus RGD 04 ni Okey, kita tengok dulu karya fotografi. Jadi kamu kena hasilkan 3 karya fotografi yang inilah. Okey, yang pertama ialah karya editorial, yang kedua ialah karya komersial dan yang ketiga ialah karya kreatif. Okey, kita ingat baliklah apa yang dimasukkan dengan karya editorial. Okay, karya editorial ni ialah foto-foto yang ada pada buku, majalah dan
surat khabar. Okey, jadi kalau kamu tengok dalam majalah, okey, gambar-gambar yang ada dalam majalah ni dia ada penceritaan. Di sebalik gambar tu boleh menceritakan petikan atau teks yang ada pada buku tersebut lah. Okey, jenis foto-foto editorial ni dia ada penceritaan. Contohnya sekarang ni apa berita yang terjadi baru-baru ni. Cuba awak nyatakan satu berita, contohnya kematian kan kerana COVID-19. Okey, jadi mungkin ada gambar-gambar arwah Siti Sarah lah kononnya kan. Gambar arwah Siti Sarah, gambar dia. Jadi gambar dia tu dia ada menceritakan lah tentang kematiannya, ataupun kita boleh ambil gambar-gambar contohnya gambar budak-budak. Okey, budak-budak tu bermain. Okey, jadi dalam gambar tu ada menceritakan budak tu sebenarnya dia tengah bermain apa. Okey, jadi gambar tu boleh menceritakan sesuatu situasi lah. Jadi itu jenis gambar editorial. Okey, kemudian kita pergi kepada gambar komersial. Okey, gambar komersial ni ialah gambar-gambar yang kita gunakan untuk iklan. Periklanan kalau awak boleh tengok dalam kat rumah awak ada bungkusan-bungkusan makanan. Ada tak? Dan dekat-dekat awak ada tak bungkusan makanan Maggi ke, biskut ke? Ada tak gambar-gambar biskut di atas tu? Ada gambar biskut? Ya. Ada kan? Jadi itu adalah foto komersial. Okey, di mana foto-foto tu kita gunakan untuk pada iklan. Okey, selalunya foto untuk komersial ni dia adalah foto produk. Okey, produk-produk lah macam biskut, sekarang ni orang viral jual kerepek, jual kokodap, jual coklat, itu produk lah. Produk-produk. Kemudian dari segi perkhidmatan, macam perkhidmatan potong rumput, perkhidmatan gunting rambut, semua tu. Itu adalah perkhidmatan lah. Jadi bila awak ambil gambar produk atau perkhidmatan tersebut untuk tujuan komersial, gambar tu boleh kita gunakan pada iklan-iklan lah untuk tujuan untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan tersebut. Okey, itu jenis foto-foto komersial. Okey, kemudian satu lagi foto yang kamu kena hasilkan ialah foto jenis kreatif. Okey, foto jenis kreatif ni senang saja kamu nak bezakan dia dengan foto editorial dan komersial. Okey, kreatif ni ialah foto yang lain daripada yang lain. Okey, dia maksudnya foto kreatif ni dia belum lagi orang pernah buat lah. Okey, dia lain. Dia macam foto tu awak jarang-jarang nampak lah. Okey, dan satu lagi foto kreatif ni kalau kamu macam jurugambar, kamu boleh buat susun subjek ataupun alatan tu cara awak tersendirilah. Dia kreatif, awak kena kreatif. Okey, jadi itu adalah foto ataupun karya kreatif. Okey, jadi untuk kerja khusus ni kamu kena hasilkan ketiga-tiga karya fotografi ni lah, editorial, komersial dan juga kreatif. Jadi kamu kena ambil gambar. Okey. Jadi kenapa kita kena ambil gambar tersebut? Untuk memenuhi keperluan kerja khusus lah. Jadi semua yang gambar-gambar yang kamu ambil tu kamu akan hantar pada cikgu untuk cikgu bagi markah dalam borang skema pemarkahan seperti inilah. Jadi cikgu akan boleh nampak kan borang markah ni? Boleh cikgu. Dia sebenarnya setiap projek yang kamu hasilkan tu, kamu ada 12 projek. Jadi ini salah satu daripada 12 projek lah. Okey, jadi ini markah dia lah. Markah tu cikgu akan bagi dari segi kamu buat persiapan, kamu buat tulis dia punya ISO untuk gambar tu tulis ISO-nya, shutter speed-nya, aperture-nya,
Pernah buat kan hari tu? Ada gambar kamu hantar gambar mark tu. Macam itulah kamu kena ambil gambar dan catatkan dia punya penetapan apa tu exposure lah. Iya, ISO, iya shutter cikgu. speed dengan aperture. Iya, Okey, iya. kemudian ada markah untuk kaedah pencahayaan. Okey, awak pakai cahaya, mungkin awak ada pakai cahaya-cahaya tambahan ataupun apa tu untuk hasilkan karya kreatif kan, kamu hasilkan pencahayaan yang kreatif. Di sinilah cikgu akan bagi markah lah. Jadi markah dia semua paling tinggi adalah 9 markah untuk setiap markah yang perkara kat sinilah. Okey, ada 9 markah. Okey, kemudian untuk bahagian yang kedua, hasil kerja kamulah. Gambar-gambar yang kamu hantar, cikgu akan check dia punya semua ni lah. Resolusi, catatan ISO, pencahayaan, medan fokus. Kemudian cikgu tengok ada tak kamu hasilkan ikut komposisi rule of third. Ingat tak hari tu cikgu ada beritahu tentang rule of third. Okey, semua tu ada markah jadi markah maksimum dia ialah 9 markah semua kat sini. Okey, akan tambahlah 9 markah ni jadi markah penuhnya ialah 57. Okey, kemudian satu lagi dari segi nilai dan keselamatan lah, sama ada kamu menepati masa ke, dan satu lagi kemas dan kamu mematuhi langkah keselamatan dan bertanggungjawab. Ini semua markah-markah tambahan lah. Jadi markah penuhnya 12 markah. Okey, dan akhir sekali ini kamu menepati tema, semua tema ada. Kamu akan dapat 9 markah kat sini lah. Jadi markah penuhnya ialah 100 markah. Jadi untuk kamu lulus RJD 04 ni untuk hasilkan gambar fotografi ni kamu kena lebih daripada 70 markah. Okey, boleh faham setakat ni Faizal? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, cikgu teruskan. Okey, jadi berapa bilangan gambar yang kamu kena hasilkan? Okey, jadi kat sini kamu tengok jadual ni. Okey, sebenarnya kamu kena hasilkan satu portfolio fotografi. Portfolio ni sebenarnya adalah macam satu album gambar lah. Okey, album gambar. Okey, di mana dalam album gambar ni kamu kena hasilkan 3 karya ni, editorial, komersial dan kreatif. Okey, dan menggunakan 5 tema. Okey, hari apa itu cikgu ada bagi nota tentang tema kan. Okey, ada tema portrait, makro, silhouette, binaan dan alam. Okey, jadi setiap satu tema ni kamu kena hasilkan 3 jenis karya lah. Okey, contohnya untuk portrait, okey, macam mana cikgu nak terangkan okey, untuk karya editorial, okey, kamu kena hasilkan satu berbentuk tema portrait, okey. Kemudian satu berbentuk tema makro, okey, satu lagi berbentuk tema silhouette, satu lagi temanya binaan dan satu lagi temanya alam. Jadi setiap karya ni, okey, contohnya karya editorial ni kan, dia akan ada 5 tema lah. Okey, dan maknanya 5 tema ada 5 gambar. Okey, contoh untuk editorial ada 5 gambar. Kemudian komersial pun sama. Okey, kalau komersial pun ada yang portrait, ada yang makro, ada yang silhouette, ada yang tema binaan dan ada yang tema alam. Okey, jadi jumlah untuk komersial pun 5 gambar. Okey, kemudian karya kreatif pun sama, dia ada portrait, makro, silhouette, binaan dan alam. Jadi untuk kreatif pun ada 5 gambar. Jadi berapa semua gambar jumlahnya? 15. 15. cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi kamu ada 15 gambar, kamu ambil di telefon, okey, kemudian gambar-gambar tu, okey, kamu boleh kumpulkan ataupun kamu boleh hantar pada cikgu secara WhatsApp lah. Okey, kamu nyatakanlah dia punya
tetapan ISO dia berapa, shutter speed dia berapa, aperture dia berapa dan dia punya tema lah. Okey, cikgu bagi contoh satu Cikgu bagi satu contoh karya editorial. Okey, macam ni lah. Okey, ni gambar ni. Ni gambar berbentuk editorial Ingat tadi kan editorial dia ada penceritaan. Okey, diguna untuk percetakan, majalah dan surat khabar. Okey. Jadi ini satu karya untuk editorial dan temanya ialah tema makro. Okey, tema makro ialah tema close up kan, gambar dekat sesuatu objek. Okey, jadi kat sini cikgu bagi dia punya bacaan ni lah exposure dia. Shutter speed dia berapa, aperture dia berapa dan ISO dia berapa. Okey, jadi untuk gambar makro ni kamu boleh shoot lah gambar bunga ke ataupun gambar-gambar serangga yang secara dekat lah awak zoomkan. Okey, seperti ni. Ni contoh lah, ni gambar ni cikgu yang ambil cikgu tak ambil tempat lain lah, cikgu gunakan gambar yang cikgu ambil sendiri. Ni gambar close up bunga lah. Okey, boleh juga guna untuk benda-benda yang bukan hidup pun boleh. Kalau awak nak ambil gambar close up gambar gambar buah-buahan, gambar pensel ke, itu boleh gambar lah. Okey, ini untuk tema makro. Kemudian ini untuk tema portrait. Okey, masih lagi karya editorial tapi temanya portrait. Okey, jadi kamu bolehlah ambil gambar adik kamu ke, ibu kamu ke, siapa-siapalah. Yang penting bukan diri kamu sendiri. Kamu tak boleh ambil gambar selfie Untuk portrait kamu kena ambil gambar orang lain. Faham? Boleh Boleh Faizal ambil gambar orang lain jangan ambil gambar kamu sendiri. Okey, kemudian kita ada 5 tema tadi. Okey, ini tema alam. Alam sekitar lah, pemandangan lah. Ni cikgu masa ni ada kat Semporna. Cikgu ambil tempat-tempat kita panggil bagang, tempat orang ambil ikan kan. Ini adalah tema alam lah, pemandangan. Tapi kalau macam dekat Ladatu ni awak boleh ambil gambar-gambar, contohnya kalau kamu ada pergi jalan lah, pasar ataupun kalau kamu tinggal di mana Faizal? Kampung Sabah Baru, cikgu. Oh, Sabah Baru. Okey, boleh juga Sabah Baru awak boleh ambil gambar-gambar pemandangan di tepi laut kan? Kamu di atas air kah? Atas air kan? Atas air tu banyak tu subjek-subjek di tepi laut. Awak boleh ambil gambar di tempat-tempat orang menjual tu, kedai-kedai tu kan. Suasana petang-petang tu banyak orang menjual di depan tu. Kan? Ada orang jual ikan, orang jual kedai runcit. Awak boleh gambar-gambar di situ lah. Itu adalah gambar alam. Okey, ataupun awak boleh gambar perahu-perahu dan sebagainya lah. Ini adalah contoh gambar alam. Okey, kemudian contoh seterusnya, ini masih lagi karya editorial ini adalah contoh tema binaan. Ni kat mana ni Faizal? Gambar kat mana ni? Kalau awak masih ingat lagi, gambar kat mana ni Faizal? Kat sekolah, cikgu. Kat sekolah pandai pun. Rindu tak ke sekolah? Dekat pusat sumber. Pusat sumber kan? Awak rindu ke dengan sekolah? Iya, cikgu. Ya kan? Cikgu pun rindu dengan sekolah. Jadi ini harap terubatlah sedikit perasaan rindu dengan sekolah, kita boleh tengok gambar. Okey, ini contoh tema binaan. Maknanya awak boleh ambil gambar-gambar bangunan lah. Okey, macam kat sini cikgu gunakan kompositi rule of third. Okey, di mana gambar subjek cikgu letak di sepertiga di titik persilangan lah, sepertiga gambar. Okey.
Jadi cikgu nyatakan dia punya shutter speed, aperture dia berapa dan juga ISO dia berapa lah. Okey, dan yang terakhir sekali ini adalah tema silhouette. Okey, silhouette di mana subjek subjek tu dia menjadi gelap. Ni subjek bangunan. Ni pun kat sekolah juga ni. Di bahagian depan sekolah ni. Perasan tak di bahagian laluan utama? Ya, cikgu. Okey. Jadi untuk tema silhouette ni dia punya subjek menjadi gelap. Okey. Macam mana cara nak ambil gambar silhouette ni? Kamu boleh membelakangkan cahaya lah. Okey, cahaya di bahagian belakang, subjek di bahagian depan. Contohnya macam suasana kalau kamu di Sabah Baru, kamu boleh ambil suasana sunset macam ni, matahari terbenam. Kemudian kamu suruhlah adik kamu ke siapa berdiri di bahagian hadapan. Okay. Kemudian kamu adjust dia punya shutter speed lah supaya objek menjadi gelap. Belakang tu cerah. Tu untuk silhouette. Okay. Tema silhouette. Okay. Ni saya bagi satu contoh sajalah untuk editorial. Jadi untuk karya komersial pun sama juga. Kamu kena buatlah satu potret, satu makro, silhouette, binaan dan alam. Komersial ni gambar-gambar untuk tujuan iklan lah. Iklan-iklan yang sesuai contohnya gambar produk. Kemudian untuk kreatif pun sama juga, mesti ada satu potret, makro, silhouette, binaan dan alam. Nanti cikgu akan bagi contoh-contoh lain lah dalam grup. Kamu boleh tengok gambar-gambar di sana. Sementara ni ada apa-apa soalan tentang projek ni RJD 04 ni? Ada apa mau tanya ke Faizan? Faizan ada apa mau tanya? Boleh faham apa perlu dibuat? Semuanya pakai kamera sama gitu. Iya, boleh pakai kamera yang telefon lah. Boleh pakai kamera yang sama. Boleh, iya, boleh. Tak jadi masalah. Pakai kamera yang sama saja. Cuma kamu set lah. Kamu boleh main-main dengan dia punya setting ISO tu. Okay. Kalau kamu ada telefon, kamu boleh guna Pro Mode. Dekat telefon kamu tu ada dia panggil Pro Mode. Pro Mode tu kamu boleh set dia punya ISO, shutter speed. Dengan dia punya fokus kat situ. Jadi kamu ambil lah gambar-gambar mudah macam ni lah yang macam cikgu dah tunjuk ni. Kalau andai kata kamu tak tahu, kamu dah ambil gambar kan, cuma kamu tak pasti sama ada gambar ni karya editorial ke ataupun karya komersial ke, tak apa. Kamu hantar pada cikgu, cikgu akan tentukan ni karya apa. Cikgu akan pilihkan untuk kamu. Yang kamu pening-pening, kamu hantar je dengan cikgu, cikgu boleh bantu kamu untuk tentukan yang gambar ni karya apalah. Jadi boleh buat ke Faizal? Boleh buat kan? Boleh kan? Jadi cikgu sebenarnya boleh. Kamu boleh mula terus, boleh buat terus kerja ni. Tak payah tunggu yang lain lah. Yang lain tu kalau kamu ada kawan-kawan yang dekat-dekat di situ, kamu boleh ajak lah kawan-kawan kamu untuk sama-sama ambil gambar. Jadi bila kena hantar, awak boleh hantar. Contohnya kalau kamu ada ambil gambar hari ni, kamu boleh hantar lah yang mana yang dah siap. Terus saja hantar. Kalau besok kamu nak ambil yang lain, hantar yang lain pula lah. Boleh? Boleh Faizan? Boleh Jadi tak payah tunggu semua ada baru nak hantar. Awak hantar je yang mana ada dulu. Nyatakan dia punya ISO, shutter speed dengan aperture lah. Itu saja cikgu mahu.
Okey, ada apa-apa pertanyaan lagi Faizal? Tiada Cikgu. Tiada sudah? Okey, untuk karya mungkin awak faham sudah kan, tema-tema tu awak faham ke? Potret tu apa, siluet tu apa? Faham juga Iya ke? Cikgu. Ha? Paham. Kalau tema fotografi awak faham ke? Paham sikit-sikit ya Cikgu. Tema ni ya, yang ini. Tema fotografi dia ada potret, makro, siluet, alam dan binaan. Okey, yang ni contoh potret. Awak ada tengok kan? Potret. Okey, awak ambil lah gambar siapa-siapa, adik awak ke, makcik awak ke. Boleh nampak kan? Boleh nampak lagi. Boleh nampak lagi. Boleh nampak kan? Contoh gambar potret. Nampak kan? Jadi potret ni dia biasanya gambar manusia lah. Okey, dari jarak yang dekat. Okey, kemudian dari gambar potret ni dia boleh tunjukkan perangai orang tu lah. Dia punya gambar apa ni, memek muka, marah ke, sedih ke. Kemudian kalau untuk buat gambar potret ni kita guna mode kamera. Ada dekat telefon tu ada mode potret. Cuba awak tengoklah kat telefon Ada kamu Cikgu. ada. Kamu boleh guna mode potret tu. Okey. Kemudian untuk gambar foto potret ni kamu kena ambil gambar orang lain lah. Tak boleh gambar selfie ya. Okay, good. Kemudian awak eksperimen guna cahaya-cahaya lah. Cahaya-cahaya tambahan. Contohnya awak boleh guna cahaya lampu suluh. Awak cuba buat eksperimen lah. Itu untuk karya fotografi kreatif boleh. Untuk potret awak boleh tambah cahaya-cahaya tambahan. Mungkin awak boleh buat, awak letak apa ni lampu suluh di bahagian bawah muka tu. Awak boleh hasilkan satu potret yang menakutkan macam hantu. Awak pernah cuba ke? Iya Cikgu. Awak itu untuk karya kreatif boleh diterima cikgu boleh terima tu. Guna lampu suluh letak di bahagian bawah muka, kemudian awak ambil gambar. Tapi kena suasana yang gelap lah. Dalam bilik ke kan memang totally gelap. Okey, kena awak ambil lampu suluh letak di bahagian bawah muka. Okey, awak cuba ambil gambar. Awak tengok dia punya output dia macam mana. Itu boleh untuk fotografi kreatif. Okey, karya potret lah. Potret karya kreatif. Okey, seterusnya kita kejap cikgu ambil masa saja untuk terangkan tema-tema Boleh? Boleh Cikgu. Okey, kemudian kita tengok tema apa ni, tema makro. Okey, makro. Okey, ini tema makro ni adalah tema close up sesuatu objek lah. Di mana objek yang kecil boleh nampak macam besar. Tapi ini orang profesional lah, kita tak perlulah hasilkan gambar apa ni macam ni, sebab kalau untuk ambil gambar lalat macam ni kita perlukan lens ataupun lensa yang special lah. Kalau macam untuk telefon kita tak ada ni lens untuk makro ni. Okay, jadi untuk makro ni kita buat yang biasa-biasa je lah. Okay, awak boleh ambil gambar bunga macam cikgu tunjuk tadi kan. Okay, boleh ambil gambar-gambar apa ni, objek, objek-objek yang daripada jarak dekat lah. Okay, jadi subjek yang boleh gunakan bunga, flora tu bunga lah, unggas dan juga alam benda. Contoh benda-benda yang tak hidup macam pen, telefon dan sebagainya. Okay, dan seterusnya kita pergi pada tema siluet. Okay, ini tema siluet. Ini yang saya cakap tadi lah. Objek jadi gelap. Okay, sebab dia gelap, gambar di belakang ni, background ni cerah. Jadi objek akan jadi gelap lah. Okay, ini siluet. Okay, kemudian tema alam. Alam ni ialah tema-tema pemandangan lah. Ini macam ni kamu boleh ambil ke ni, gambar di tepi laut. Kawasan rumah kamu tu sesuai lah. Ambil gambar matahari tengah terbenam ataupun matahari apa ni naik pagi-pagi lah.
Boleh jadi untuk Boleh, boleh. gambar jenis alam ni dia biasanya waktu pagi atau petang. Kita panggil golden hour. Okey, pagi dengan petang cantik lah sebab masa tu dia punya cahaya dia memang cantik. Okey? Jadi untuk ambil gambar pemandangan macam ni kamu kena pandai adjust kedudukan lah supaya nampak pemandangan tu macam luas. Okey? Dan guna teknik komposisi macam apa ni, framing. Awak boleh gunakan objek-objek dia jadi macam frame di depan. Okey, boleh guna line leading dan sebagainya lah. Ini ada teknik satu lagi teknik apa ni, rule of third. Okey, rule of third di mana awak meletakkan objek di sepertiga gambar. Ni objek yang kayu ni dia bukan kita letakkan di tengah-tengah. Kita letakkan di bahagian sudut lah. Okey, 4 titik persilangan. Okey, rule of third ni dia ada sekejap ya, mana tadi? Okey, rule of third ni kalau rule of third ni awak kena ingat lah dia ada dia bagikan gambar ni pada dua. Boleh nampak kan yang cikgu lukis ni? Ada grid, garisan grid ni. Boleh nampak ke garisan grid ni? Garisan merah tu boleh nampak ke Hafizal? Tidak, nampak cikgu. garisan Nampak merah? kan cikgu gelap. Gelap? Oh, sekejap. Gambar cikgu nampak. Boleh nampak? Boleh nampak kah? Belum lah cikgu. Belum lagi? Enggak. Sekejap ya, saya stop sharing dulu. Okey, boleh nampak? Belum lah cikgu. Boleh? Belum lah Boleh? cikgu. Enggak nampak cikgu. Kenapa tak nampak? Enggak nampak. Dah nampak di skrin? Jadi selama ni memang tak keluar kah? Tadi okey? Tadi okey cikgu. Okey tak? Boleh? Belum boleh nampak cikgu. Ini mungkin ada masalah dengan Google Meet ni. Ya, cikgu share balik. Masih? Masih je cikgu. Cuba minimize, awak buka balik. Ya cikgu. Minimize, buka balik. Boleh? Boleh tak Faizal? Okey. Nampak saja. Nampak sudah? cikgu. Oh, okey, bagus. Okey, ni tadi garisan grid tadi. Awak ada nampak ke yang merah tu? Itu kita panggil sebagai rule of third. Ya. Okey, di mana bila awak ambil gambar, awak kasih hidup dia punya grid. Dekat telefon kamu tu kalau kamu pergi kat setting, kalau Oppo cikgu tak pasti dia panggil apa. Ada garisan-garisan grid ni. Kalau dalam kamera lain dia panggil grid. Kalau Oppo tak pasti. Nanti cikgu check balik. Kalau Oppo apa tu? Dekat setting kamu apa ni kasih on ni garisan grid ni dekat telefon kamu. Kamu cuba cari dia punya garisan grid ni. Okay, tujuan dia supaya bila kamu ambil gambar, kamu letakkan subjek yang kamu nak ambil gambar tu pada sepanjang garisan ni ataupun pada titik persilangan. Ini cikgu bagi cikgu buat bulat ni. Titik persilangan dia yang dekat mana garisan tu bersilang lah. Ini titik persilangan yang pertama. Okey, ini titik persilangan yang kedua.
ketiga dan keempat. Okey. Jadi kamu boleh nampak tak? Kalau ada objek, kamu letakkan di titik persilangan ataupun di sepanjang garisan grid ni lah. Ini kita panggil sebagai teknik rule of third. Okey, macam gambar apa ni? Potret tadi pun ada rule of third juga. Gambar ni dia bukan betul-betul di bahagian tengah. Okey, dia ada serong sikit ke kanan. Okey, untuk gambar ni pun sama, dia ada juga konsep rule of third lah. Okey, di mana kita letakkan gambar di garisan grid. Okey, dia bukan di betul-betul di bahagian tengah lah. Ni kita panggil rule of third. Okey, jadi kamu pakai cuba try guna teknik komposisi ni lah, rule of third. Okey. Okey, Ya, dan cikgu. yang terakhir ini tema binaan. Okey, untuk tema binaan kamu boleh ambil gambar bangunan lah, sama di bahagian luar ataupun di bahagian dalam bangunan. Okey, jadi ini saja tema potret, makro, siluet, alam dan binaan. Okey, jadi kamu hasilkan ikut tema ni. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi Faizal? Cikgu rasa setakat ni saja dulu untuk hari ni. Okey, awak boleh pergi ambil gambar sudahlah. Okey, kalau ada telefon awak boleh ambil gambar sekarang lah. Di mana-mana, tak perlu jauh-jauh, dekat kawasan sekitar rumah kamu dulu kamu ambil gambar. Okey Faizal? Ya, cikgu. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih sebab sudi luangkan masa. Terima kasih juga pada ibu sebab bagi kamu chance untuk kamu join Google Meet hari ini. Cikgu ucapkan tahniah. Okey, salam pada ibu. Okey, terima kasih Faizal. Ya, cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PM mesej cikgu kalau dah berapa faham apa-apa. Okey Okey, Ya, cikgu. Assalamualaikum. Okey, bye. Okey, boleh keluarlah Faizal.